Ustaz Nasri. Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil bahan yang kita nak baca dulu, terjemahan kita Arab. Itu kita akan baca sebagai pengajian kita, terjemahan daripada Ta'ah Arab. Yang kedua, kita akan baca dulu Asma'ullah Husna. Yang ada kitab selawat memang ada, dan yang tidak ada kitab selawat, kita akan edak dengan Asma'ullah Husna. Saya buat dulu ni, dan kita bagi lepas baca ni apa, serah balik, kita nak simpan untuk kita baca setiap kali kita main Asma'ullah Husna. Main orang perempuan seorang, main ambil beda kat orang perempuan, main muda-muda sikit. Nah Ustaz Sri, ni bagi lelaki-lelaki. Ni benda orang perempuan lah. Yang Asma'ullah Husna ni dia memang ada dalam kitab selawat yang kita akan baca saat lagi. Cuma saya buat untuk kadang tak ada. Kita nak baca dulu Asma'ullah Husna, nama-nama Allah ni. Fadilatnya sangat besar. Kemudian kertas ni lepas baca ni pun balik, kita simpan di sini. Setiap kali saya mai, kita akan edak, kita baca Asma'ullah ni. Kita buat dalam kotak ada 99 kotak, artinya 99 nama Allah. Kita baca, kemudian baru kita baca buku selawat. Kemudian baru kita akan baca surat kertas edaran tadi ini, terjemahan kitab Arab yang kita dah baca pada setiap kali kuliah kita. Pegang kertas ni dulu nah, kita nak baca yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام
Jalla jalaluh. Atas tu Jalla jalaluh tu atas. Jalla jalaluh. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جل جلاله. Kita duk baca selalu dah ni. Dalam setiap kali kita baca buku selawat tu, kita baca yang ni dulu. Saya ambil dalam buku selawat tu, tulis mai di luar ni sebab ada orang yang tak ada buku. Kita baca 5 nama Allah, kita berhenti, kita ulang Jalla Jalaluh. Agung, amat agung keagungannya. الخالق البارئ المصور الغفار القهار جل جلاله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض جل جلاله الباسط الخافض الرافع المعز المذل جل جلاله السميع البصير الحكم العدل اللطيف جل جلاله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب جل جلاله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع جل جلاله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين الولي جل جلاله الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي جل جلاله المميت الحي القيوم الواجد الماجد جل جلاله الواحد
الأحد الصمد القادر المقتدر الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر جل جلاله الباطن الوالي المتعالي البر التواب جل جلاله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني المانع جل جلاله الضار النافع النور الهادي البديع جل جلاله الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ini nama Allah 99. Nabi sebut di dalam hadis bawah tu, inna lillahi ta'ala 99 asman. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Mi'atun ghairu wahidatin, yaitu 100 orang satu. Man ahsaha, sesiapa yang menghafaznya dan membacanya, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Itu balasan dia besar. Sebab tu kita baca selalu nah. Khususnya setiap kali saya datang petang ni, kita akan edak dan kita akan baca. Sekali lagi lepas ni himpun balik bagi simpan di sinilah. Pengurus kuliah ni ambil simpan, kita mai pula bulan depan kita edak untuk kita buat bacaan. Kemudian kita nak baca salawat, buka buku salawat. Salawat kita hari ini yang ke-101, betul ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-a'zam sallallahu alaihi
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأغر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Salawat Nabi ni kalau tak ada buku tak boleh baca lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina afsahil arabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. اللهم صل وسلم على سيدنا الإكليل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأمجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الألمعي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام العاملين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أوفى الناس زماما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأنور المتجرد سيدنا الأنور المتجرد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأواه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا الأوسط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأولى بالمؤمنين من أنفسهم، سيدنا الأولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أول الرسل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا آية الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبيض صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أصدق الخلق حديثا أصدق الخلق حديثا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الخلق نسبا أكرم الخلق نسبا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أفضل الخلق حسبا أفضل الخلق حسبا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita baca 20 salawat hari ini. Mana ada benda-benda lagi yang kita nak baca, insya-Allah. Kita sudah baca Asma'ullah dan kita sudah baca salawat kepada Nabi. Itu dua jenis amalan zikir yang kita baca pada pagi Jumaat ni. Pertama, kita baca nama Allah 99. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi sebanyak 20 salawat. Mudah-mudahan Allah terimalah ibadat zikir kita itu
yang kita lakukan pada pagi Jumaat yang mulia ini sebagai penghulu sekalian hari, yang mana Nabi meminta kepada umatnya supaya banyak bersalawat kepada dia pada hari Jumaat ini. Kerana hari Jumaat ini, kata Nabi, ialah hari yang Allah cipta Nabi Allah Adam, dan Allah masukkan Adam ke dalam syurga juga pada hari Jumaat, dan Allah keluarkan Adam dari syurga dan turun mai ke bumi pun hari Jumaat, dan insya Allah akan berlaku kiamat pun pada hari Jumaat. Oleh itu kata Nabi, hendaklah kamu banyak bersalawat padaku pada hari Jumaat ini, dan salawat kamu akan dibentangkan kepada aku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh Tuan hamba tahu salawat kami dibentangkan kepada Tuan hamba oleh malaikat, sedangkan Tuan hamba walaqad aramta, sedangkan Tuan hamba sudah hancur di dalam kubur? Nabi menjawab, tidak. Fa innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah pun mengharamkan kepada bumi tak boleh makan dan hancurkan tubuh badan para nabi-nabi. Aku tidak hancur walaupun aku sudah berada lama di dalam kubur, sebab jasad kami tidak boleh dimakan oleh bumi. Allah haramkan. Oleh sebab itu setiap salawat kamu dibawa dan dibentangkan kepada aku, dan aku tahu siapa yang bersalawat pada aku. Jadi mudah-mudahan salawat kita di pagi ini dibentang kepada Nabi, dan Nabi menjawab salawat kita insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Arab, dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia bermula dari muka surat hari ini 11 hingga muka surat 14. Artinya 5 lai muka surat yang kita akan baca hari ini. Hari itu kita baca dari muka surat 6 sampai muka surat 10. Hari ini kita akan baca pula dari muka surat 11 sampai muka surat 14. Yang ini adalah terjemahan daripada kitab Arab yang kita duk baca dulu dalam kuliah kita ni, dan saya cuba terjemah ke dalam bahasa Melayu Arab tu, dan kita minta orang tolong type kepada kita. Sekali kita datang, kita bacalah 4 atau 5 lai muka surat daripada kitab Arab yang berbunyi di muka surat Ustaz Ustaz ni Nasri, muka surat 52 kitab Arab tu. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu 'adzabul qabri wa na'imuh. Di antara benda-benda yang wajib kita percaya sebagai orang Islam. Kalau tak percaya, terjejaslah iman kita. Apa dia? Wajib kita percaya bahawa di dalam kubur ada nikmat kubur yang akan dinikmati oleh orang-orang beriman dan bertakwa, dan juga dalam kubur di waktu yang sama
ada azab yang dikenakan kepada orang-orang kufur dan yang melakukan maksiat. Ini wajib percaya. Masuk dalam kubur bukan masuk duduk saja, ada azab, ada nikmat. Yang ni yang akan kita baca pada pagi ini. Itu yang Arabnya. Sebab kalau kita baca yang Arab, kita tak berapa nak boleh faham. Sebab itu saya terjemah yang Arab kitab tu ke dalam bahasa Melayu ni. Cuba tengok muka surat sebelah yang kita edah. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu azabul qabri wa na'imuhu. Dalam kitab Arab dari safhah, iaitu muka surat 52 dalam kitab Arab tu. Muka surat 52 dalam kitab asalnya Arab. Kita terjemah mai ke bahasa Melayu untuk bacaan adik kakak dan tuan-tuan sekalian. Terjemahannya bunyi lagu ni. Dan di antara perkara-perkara yang wajib dipercayai, wajib kita percaya ni. Sebab Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu. Kalau kita tak percaya yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu, kita orang yang tidak beriman. Tak beriman, orang kafir. Wal'iyadzubillah. Dan di antara perkara yang wajib dipercayai, apa dia? Ialah azab kubur ataupun nikmat kubur. Ada orang duduk dalam kubur, dia dapat azab. Dan ada orang yang duduk dalam kubur, dia dapat nikmat. Sebab itu pernah ditanya kepada seorang ulama di negeri Iraq dulu, saya tak ingat dah nama dia. Apabila dia mati, anak murid dia mimpi jumpa dengan dia. Tanya Tok Guru, nak mau tak balik ke dunia hidup semula? Dia kata, aku tak mau. Sebab aku duduk dalam kubur ni, macam-macam nikmat yang Allah beri ke aku. Aku tak mau balik dah duduk ke dunia. Tu yang dapat nikmat dalam kubur. Kalaupun nak balik pun dia kata dengan satu tujuan saja. Kalau boleh nak balik ke dunia dengan satu tujuan saja. Apa dia tujuan Tok Guru? Kalau Tok Guru, kalau dia boleh balik ke dunia, nak balik kerana tujuan tu saja. Aku nak balik ke dunia kalau boleh. Tujuan apa? Untuk aku semayang waktu malam, tahajud malam. Itu saja. Sebab dalam kubur tak boleh buat ibadat, tak ada dah. Kalau nak balik dunia pun balik pasal nak semayang tahajud. Sebab dalam kubur tak ada amalan, tak ada ibadat dah. Terima nikmat saja. Bukan balik kerana dendam ke cucu, dendam ke bini, dendam ke tak. Balik kerana nak sembahyang tahajud saja waktu malam. Sebab dalam kubur tak boleh sembahyang tahajud. Itu dia. Kalau tak salah, Sayyidina Sufyan As-Sauri lah kot, ulama ni. Mana tuan-tuan? Kita kalau dalam kubur, orang semua balik, nak balik tak? Nak balik lah awak. Seronok duduk tu. Dia tak mau balik dah. Sebab dia syok duduk dalam kubur lagi dapat nikmat. Sebab itu dia kata ni, antara perkara yang wajib dipercayai ialah azab kubur ataupun nikmat kubur. Kalau kalau tanya hak kena azab, memang nak balik. Adapun mengenai azab kubur,
terdapat hadis yang menyatakan mengenai ada hadis sebut tentang azab dalam kubur ni. Apa hadis sebut? Azabul qabri haqqun. Azab kubur itu adalah benar berlaku, ada. Artinya azab kubur itu adalah benar, kata Nabi. Riwayat Bukhari Muslim hadis itu. Di dalam Al-Quran terdapat kenyataan di dalam surah Ghafir ayat 46. Apa kenyataannya? Allah berfirman, An-naru, baca, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, yang artinya mereka yang duduk dalam kubur tu didedahkan kepada bahang api neraka. Bahang api neraka tu mai duk selau depa pada waktu pagi dan petang. Pagi petang kena selau dengan bahang api neraka orang yang duduk dalam kubur. Maksudnya ini berlaku di dalam kubur, alam barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh ni kalau orang mengaji ilmu alam kot dulu, dia panggil genting. Macam negeri kita antara Malaysia, tanah Melayu dengan negeri Thailand, ada satu tempat yang apa orang kata yang kecil tu, tanah dataran dia kecil, namanya segenting kera. Tu ya. Tu dia panggil genting. Alam barzakh ni alam genting. Kita duduk di dunia ni satu alam. Kemudian kita akan pergi ke akhirat pula satu alam. Antara dunia dan dengan dunia dengan akhirat itu ada satu keadaan, itu alam barzakh, alam genting, alam antara dunia dengan alam akhirat. Tak lama sangat yang itu. Itu nama alam barzakh. Maksudnya ini berlaku di dalam kubur. Kubur itu dipanggil alam barzakh, alam genting. Ini berdalil dengan ayat yang selepasnya. Lepas ayat ni ada ayat pula yang artinya berbunyi, dan pada hari berlakunya kiamat pula. Artinya hak lakula ni alam kubur. Daripada hari kiamat pula satu alam lagi, diperintahkan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab siksa api neraka dengan sebenarnya. Dalam ayat kita baca tadi, Fir'aun dan orang kuncu-kuncunya itu didedahkan dengan azab api neraka ketika mereka berada di dalam alam barzakh, alam kubur. Dan sampai di akhirat, alam akhirat, hari kiamat pula diperintahkan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan pengikutnya. Itu dalam azab kubur, alam azab kubur, duk kena bahang api neraka. Lah ni hari kiamat masuk terus dalam neraka. Jadi Allah cerita puak-puak Fir'aun dan pengikutnya ni, dua-dua alam, alam barzakh di dalam kubur pun kena bahang neraka, di akhirat lebih-lebih lagi masuk neraka terus.
Dan pada hari berlakunya kiamat pula, puak-puak Firaun ni diperintahkan kepada malaikat masukkan Firaun dan pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka dengan sebenarnya. Surah Ghafir ayat 46. Sebelum ayat ni cerita mereka didedahkan dengan azab neraka ketika mereka berada di dalam kubur mereka pagi dan petang. Apabila sampai kiamat, mereka dimasukkan terus oleh para malaikat ke dalam neraka. Satu peringatan dia dah beritahu kat kita, kalau kita buka Quran katanya perlu diketahui bahawa surah Ghafir juga namanya suratul Mu'min. Ingat dalam Quran kadang-kadang ada tulis surah Ghafir, ada kadang-kadang dia tulis surah Mu'min. Ada yang ditulis ayat tadi ni ayat 46 dalam surah Ghafir, dan ada juga ditulis 46 dalam surah Mu'min. Rupanya surah ni ada dua nama, Ghafir pun dia, Mu'min pun dia. Jangan pergi duk cari pula buka Quran tengok mana ada surah Mu'min ni, tak ada ni. Ada tengok surah 114, tak ada pun surah Mu'min, yang ada surah Ghafir. Itulah. Tapi dah tak mengaji ni nak habaq ni kata surah Ghafir tu juga namanya surah Mu'min. Itu peringatan kat kita. Perlu diketahui bahawa surah Ghafir juga namanya surah Mu'min. Dari ayat tadi ni, ayat 46 ni, ada setengah Quran dia kata ayat 46 dalam surah Ghafir. Okey. Ada juga kata ayat 46 dalam surah Mu'min pun dia. Dan firman Allah lagi dalam suratul An'am ayat 93. Ni nak cerita mengenai dengan azab kubur ni. Mari kita baca, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun. Tak boleh. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun. Apa maknanya? Yang artinya, dan sekiranya engkau melihat wahai Muhammad ketika orang-orang yang zalim itu, orang zalim ni orang-orang kufur, dia buat nanya kepada diri sendiri, dia tak mau beriman. Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu, orang-orang kafir itu, di dalam penderitaan sakratil maut. Sakratil maut ni ketika nyawa nak keluar. Istilah orang kampung kata ketika nazak, nyawa nak keluar, itu dia panggil sakratil maut. Kalau kamu tengok orang-orang kafir ketika tu, sedang malaikat pula, masa tu malaikat menghulurkan tangan mereka, malaikat suar tangan kepada orang kafir ketika sakratil maut itu,
Suruh buat apa? Memukul dan menyeksa orang itu. Dia suruh tangan dia malaikat, dia pukul orang tu. Kita tak nampak lah, tapi kawan tu rasa. Sambil berkata, malaikat kata kat dia dengan menengking dan mengejek. Malaikat kata kat dia, apa malaikat kata? Keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh badan kamu sendiri. Cabutlah nyawa hang keluar daripada tubuh badan hang sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghinakan kamu sehina-hinanya. Ini malaikat sambil dia pukul, dia mengejek-ngejek orang yang zalim, yang kafir tu. Dia kata apa? Cabutlah nyawa sendiri. Jadi malaikat menghinakan orang tu. Bila ni? Ketika dalam sakratil maut, dalam keadaan nazak nak mati. Yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah para malaikat itu menghulurkan tangan-tangan mereka kepada orang yang zalim, orang zalim, dengan memukul muka-muka mereka. Malaikat suruh tangan tampak muka mereka dan punggung mereka. Tampak muka, tampak punggung. Sambil mereka berkata, malaikat kata, pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghinakan kamu sehina-hinanya. Ni bila ni? Masa dalam sakratil maut, tak masuk kubur lagi, baru nak mati. Al-Imam Al-Bukhari telah berhujjah dengan ayat ini, ayat An'am 93 ni, dalam kitab sahihnya mengenai azab kubur. Imam Bukhari kata ayat ni ayat mengenai azab kubur, bukan ada azab neraka di akhirat, tidak. Mengenai azab kubur. Azab kubur ni yang bermula dengan kematian dan berterusan hingga ke suatu masa yang tidak berakhir. Ni azab kubur. Mula dengan mati, lepas tu duduk dalam kubur, lepas tu sampai satu masa yang kita tak tahu akhirnya bila. Waqad rawa asy-syaikhani, baca, waqad rawa asy-syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin kana ahaduhuma yastabri'u la yastabri'u min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Itu tak ada baris ya. Imam Bukhari dan Muslim riwayat satu hadis yang mana Nabi pada suatu hari dia lalu di tepi dua kubur dan dia dengar suara orang yang duduk dalam dua kubur itu duduk menjerit-jerit kesakitan. Lepas tu Nabi bagi tahu kepada sahabat yang ikut dia dalam perjalanan ke kubur itu, Nabi kata sesungguhnya dua-dua ahli kubur ini
mereka tidaklah diazabkan. Duduk dengar menjerit-jerit tu kena azab tu, kena seksa. Mereka tidaklah menjerit-jerit itu kerana dosa mereka yang mereka lakukan terlalu besar. Dosa besar tak. Dosa mereka bukan besar, tapi mereka tak bertaubat daripada dosa tu, akhirnya masuk kubur kena azab. Hak seorang tu dia kencing tak pernah lawas. Ni jaga. Dia tak pernah sejatkan kencing dia. Kencing sikit, tak ada keluar habis, dah jalan. Akhirnya air kencing tu keluar, kena habis pakaian dia, kena habis seluar dia, kena habis baju dia. Baju dan pakaian dia bernajis. Kita dilarang duduk dalam pakaian yang bernajis. Kalau dah kena air kencing, kena buang, basuh buang. Ni dak, dia ni sudah menjadi adat dia. Dia kencing tak habis keluar, dia berjalan, lepas tu dia duduk pakai baju-baju seluar dia yang penuh dengan air kencing tu. Sebab tu Allah azab dia dalam kubur. Dosa tu bukan besar sangat. Dosa tak sejak air kencing saja. Hak seorang lagi Nabi kata dosa dia yang kena azab kubur tu, dia rajin jalan duk mengata kat orang. Kata kok tu, kata kok ni, namimah. Pergi tempat kenuri, hang kenal tak kawan tu? Kawan tu hak pakai lebay tu, kenal? Kawan tu kata, aku pun tak kenal. Tengok dengan lebay ke tu, ekor cukup kuat tu. Dia duduk mengupat kat orang. Hang tengok pakai lebay tu, mengorat nombor satu, lambat tengok bujang lah tu. Dia duduk mengupat kat orang. Kena azab. Kalau tengok kawan tu tak betul, pi nasihat dia, bukan duk kata kok jauh. Nabi kata dua-dua kubur ni kena azab, bukan kerana buat dosa besar sangat, tapi dia tak bertaubat. Hak seorang tu pasal kencing tak lawas. Hak seorang lagi tu pasal rajin duk mengata kat orang. Sesungguhnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW melalui di tepi dua kubur dan baginda bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab dan disiksa. Sebenarnya kedua mereka disiksa bukanlah kerana mereka melakukan dosa besar, dak, malah kecil saja dosa itu, dosa kecil saja tapi tak bertaubat. Seorang dari mereka disiksa kerana dosa tidak melawaskan kencingnya, tidak menghabiskan air kencingnya, akhirnya menyebabkan pakaiannya bernajis, air kencing keluar. Dan yang seorang lagi suka mengata-ngata dan menceritakan keburukan orang lain, iaitu mengupat. Orang tua kata dulu mengupat ni ialah buat ketupat tak payah bungkui. Mengupat ni buat ketupat lah. Allah, duduk pesiang daging, pesiang sayur tempat kenuri tu daripada pukul 8 sampai pukul 11 duk kau ngata kat orang aja, dia buat dosa. Mohang baca tasbih pun dapat pahala. Ni perangai orang perempuan. Tapi bukan orang perempuan hak main mengaji ni, hak tak main. Hak main mengaji ni dia tak buat kerja lagu tu. Tapi kalau buat juga teruk sangatlah, mengaji pun mengaji, kerja tu pun duk buat.
ngupat kat orang hari kenuri, tak ada kerja lain. Balik abang kat kawan, aku seronok lah pergi tadi duduk bersiang bawang, bersiang sayur awak. Aku duduk dengan Kak Mah tu. Kak Mah tu dia cerita orang macam-macam. Banyak benda aku tak tahu. Awak tengok hang hak dengar pun dapat dosa macam tu. Bodoh. Dan yang seorang lagi suka mengata-ngata dan menceritakan keburukan orang lain, duk mengupat. Oleh kerana itulah kedua-dua mereka disiksa dalam kubur. Artinya siksa kubur dah ada. Ni nak abang kat kita bahawa siksa kubur dah ada, sebab Nabi sendiri yang menyatakan bahawa tuan kubur ni sedang disiksa. Pertama, kerana kencing tak lawas. Yang kedua, kerana rajin duk mengupat kat orang. Dan Al-Imam At-Tabarani ada meriwayat satu hadis. Ni saya kata syok ni, kita mengaji hak Arab, kita terjemah, kita dapat tahu. Kalau saya baca hak Arab macam hari tu ni, saya terjemah tak dapat tahu apa. Lah kita bekalkan ini, balik pergi baca. Kalau orang perempuan, orang laki-laki yang main mengaji ni, perempuan dia tak main, balik pergi baca kat dia di dapur bagi dia dengar. Kalau hak perempuan main, laki tak main, balik pergi baca tepi katil dia duduk tidur tu, so dia dengar ni, hak kami pergi mengaji pagi tadi. Dah abang dah tak pergi, tidur macam orang mampu. Baca bagi dia dengar. Sebab tu kita terjemah bagi ni, boleh kita buat bekal. Mari kita tengok pula Imam Tabarani kata apa. Dan Imam Tabarani ada meriwayat satu hadis. Ni hadisnya bunyi, hendaklah kamu sekalian wahai umatku, kata Nabi, lawaskan kencing kamu sekalian, pastikan ianya habis keluar air kencing tu, supaya pakaian kamu tidak bernajis, kerana kebanyakan azab kubur adalah dari dosa itu. Ramai hak duduk dalam kubur tu yang kena azab tak kencing tak lawas. Ini perangai anak-anak muda khususnya, pakai seluar pula ketat bukan main. Kencing tak lawas, kencing boleh elok keluar, sekejap lagi main naik motor start cerot pula keluar, habis seluar. Ni Nabi pesan ni. Masuk bilik ayak tu, kalau pakai seluar ketat, buang seluar dulu, kencing dulu, bagi lawas, baru pakai balik. Tu bilik ayak tu orang buat pintu apa semua. Dan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah, ni dua ulama hadis, ada meriwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahawa dia ada mendengar Rasulullah bersabda, akan dilepas oleh Allah ke kubur orang-orang kafir 99 ekor ular besar. Itu dia, Allah akan lepas pergi kubur orang kafir 99 ekor ular besar yang berbisa matuk orang kafir duduk dalam kubur tu dan menyengatnya sehingga ke hari kiamat. Tu dia, ular tu duduk sengat dia dalam kubur. Kalaulah seekor sahaja dari ular tersebut melepaskan hembusannya ke atas muka bumi ini, tapi dia duduk dalam kubur, kalau dia keluar mata muka bumi ini, dia muih sekali saja, maka sudah pasti bumi ini tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang menghijau
kerana semuanya habis musnah dengan hembusan nafkhu ulang itu. Tu nak habaq bisa tak bisa ya. Tapi tak naiklah ke bumi ni, dia duduk dalam kubur alam barzakh saja. 99 ekor. Kalau seekor mai ke bumi, kata Nabi, dia muih sekali pun habis. Tumbuh-tumbuhan dah hijau jadi kering habis. Nak abangnya bisa punya ulang ni. Dan sebenarnya azab kubur itu adalah dikenakan ke atas ruh si mati dan badannya. Bukan roh saja kena azab, roh dan badan. Ini tidak mustahil berlaku. Ini tidak mustahil berlaku. Sekalipun badan si mati itu sudah hancur. Lagu mana nak kata nak azab badan dia hancur dah. Ataupun badan dia dimakan oleh binatang liar. Lagu mana nak azab badan dia, sedangkan badan dia duduk dalam perut rimau dah. Ataupun ikan di laut, lagu mana nak badan dia habis masuk dalam perut ikan dah. Kerana ini semua adalah mungkin, maknanya harus berlaku dari segi akal bagi Allah yang amat berkuasa. Hak kita fikir itu kita duk ukur dengan kita, ni kerja Allah. Hak duk dalam perut rimau pun Allah boleh bagi azab. Hak duk dalam perut ikan pun Allah boleh bagi azab. Ini kerja Allah, tak mustahil. Hak mustahilnya kalau kita fikir kuasa kita. Ini kuasa Allah. Itu dia kata, kerana ini semua adalah mungkin, harus berlaku dari segi akal bagi Allah yang amat berkuasa. Hal ini telah datang pekhabaran di sisi agama. Oleh itu wajiblah kita semua mempercayainya dan menerimanya. Firman Allah dalam suratul Haji ayat 18 artinya, sesungguhnya Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang Ia kehendaki. Tak pelik, walaupun duduk dalam perut rimau, walaupun duduk dalam perut ikan, Allah berkuasa nak mengazabkan tubuh badan itu, sebab tidak ada mustahil bagi Allah. Dan dalam suratul Mulki pula ayat 1 Allah menyatakan, artinya, dan Ia Allah amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah berkuasa tak mengazabkan orang yang sudah dimakan oleh binatang liar? Ya. Allah berkuasa tak mengazabkan orang yang tubuh badannya sudah hancur dalam kubur? Ya. Allah berkuasa tak mengazabkan orang yang tubuh daging badan dia sudah berada dalam perut ikan? Ya. Ini tidak mustahil bagi Allah lah. Sebab Allah itu amat berkuasa. Summal azabu qismani. Sikit lagi. Artinya kemudian dinyatakan bahawa azab yang dikenakan itu ada dua jenis. Azab yang dikenakan kepada orang yang duduk dalam kubur itu ada dua jenis azab. Apa dia dua jenis? Dia nak sebut. Satu, azab yang sentiasa berlaku dan berterusan. Dari mula dia masuk kubur, azab tu berterusan, tak berhenti-berhenti sampai hari kiamat. Itu satu jenis.
yaitu azab ke atas orang kafir, orang munafik, dan sebahagian daripada orang yang beriman yang melakukan dosa. Wal'iyazubillah. Itu satu jenis azab. Kedua, azab yang tidak berterusan, sat saja. Mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin dia tak berterusan. Itu jenis kedua, yaitu azab ke atas orang yang beriman yang mana melakukan dosa ringan. Habis dosa, habislah azab dia. Sebab itu belum mati, bertaubatlah daripada dosa. Sebab itu pagi-pagi tiap-tiap hari jangan kurang daripada 100 kali bertaubat. Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah daripada dosa dan aku bertaubat kepadanya. Mintalah. Nabi tak pernah buat dosa pun dia minta bukan main banyak, ratus-ratus kali sehari. Orang kata Nabi dah tak ada dosa, duk minta ampun buat apa? Macam baju tak kotor, lepas tu pergi duk basuh, masuk dobi, tak ke mamaziak tu. Nabi dah tak buat dosa, pergi duk beristighfar. Macam kita ni kotlah, sebab macam baju kotor pergi basuh dobi, lah. Ni Nabi, dia maksum. Hang tak mengaji. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia tak ada dosa, Allah bagi pahala kat dia, hang tahu. Anda buat contoh dengan baju masuk dobi, bukan lagu tu. Orang tak ada dosa, dia minta lepas subuh tadi dia istighfar dah 100 kali, Allah ampun Nabi ada dosa dah, tak ada. Lepas tu lepas lohok dia istighfar pula, tak ada buat dosa lagi, tak apa, dia beristighfar, Allah bagi pahala pula kat dia. Dosa tak ampun, Allah bagi pahala. Ini kerja Allah. Nabi istighfar lebih pada 100 kali sehari walaupun dia tak buat dosa. Ada orang yang mengaji, dia kata lagu tu, dia ukur dengan baju dobi. Dia kata tak kotor, dobi buat apa? Buat maziak ya. Dia tak buat dosa, dia istighfar buat apa? Tak mengaji, itu dia. Kedua, azab yang tidak berterusan, yaitu azab ke atas orang yang beriman yang melakukan dosa ringan. Mereka diazab sekadar dosanya sahaja. Kemudian dosa itu diangkat dari mereka dengan sebab kemudian dosa itu diangkat dari mereka dengan sebab doa orang yang hidup. Kalau orang hidup tolong doa kat dia, minta Allah ampun dosa dia, Allah akan angkat dosa dia, hapus. Sebab itu kita, mak pak kita yang mati, kita kena minta ampun. Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunlah dosa saya dan dosa dua ibu bapa saya. Warhamhuma, kasihanilah mereka berdua. Kama rabbayani saghira, macam mana mereka duk didik saya masa saya kecil dulu. Ni anak-anak ni kena minta doa supaya Allah ampun dosa mak ayah kita yang mati. Itu kata dia. Kemudian dosa itu diangkat dari mereka dengan sebab apa? Dengan sebab doa orang yang hidup, terutamanya anak-anaknya, anak cucunya, atau bacaan Quran. Kita ada dosa, kita baca Quran, Allah angkat dosa kita. Atau sedekah atau lain-lain. Semua benda ni, amalan-amalan ni diangkatkan oleh Allah dosa kita.
dan sesiapa yang tidak disoal dalam kubur oleh Munkar Nakir, seperti para nabi, para wali. Munkar Nakir tak soal di alam kubur. Macam kita baca hari itu, orang mati syahid tak disoal dalam kubur. Orang ni lagu mana? Di dalam kubur dia. Kata dia, sesiapa yang tidak disoal dalam kubur oleh Munkar Nakir, maka dia juga tidak akan diazab. Bahkan tak kena azab. Orang mati syahid tak kena azab, dan orang-orang lain-lain lah yang tak disoal oleh Munkar Nakir dalam kubur. Antaranya kita baca itu, orang yang Munkar Nakir tak akan soal dia dalam kubur, orang yang setiap hari sebelum dia tidur dia baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, pun dia tidak akan kena azab dalam kubur. Habislah kita sampai dah muka surat 14. InsyaAllah kita akan sambung lagi daripada kitab kita ini. Saya akan terjemah lagi untuk memberi pengetahuan kepada kita sekalian. Kita akan bekal juga kuliah kita akan datang dalam 4 ataupun 5 muka surat untuk menjadi bacaan bahan bacaan kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wajidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, memberi faedah dan memberi manfaat kepada kami semasa kami hidup di dunia ini dan semasa kami kembali ke akhirat. Allahumma zidna ilma, ya Allah Engkau tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindunglah denganmu dari mendapat ilmu yang tidak berfaedah dan bermanfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk patuh kepadamu, dan daripada amalan yang tidak diangkat ke hadratmu, tidak diterima, dan daripada doa yang tidak dimakbulkan olehmu ya Allah. Na'udzubika min haula'il arba', dan kami memohon kepadamu ya Allah, lindungkanlah kami daripada 4 perkara itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dan kesejahteraan ketika kami hidup di dunia ini ya Allah, dan begitu juga berikanlah kepada kami kebahagiaan dan kesejahteraan ketika kami berada di alam akhirat nanti ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah segala sahabat-sahabat kami yang seagama dengan kami, yang sudah pergi mendahului kami menghadapmu ke alam barzakh ya Allah. Ampunkanlah segala dosa mereka, terimakanlah segala amalan-amalan mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Karena Engkaulah Tuhan yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Engkaulah Tuhan yang menerima segala permintaan hamba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah kita yang akan datang. Dan saya ambil kesempatan ini mengucap ribuan terima kasih kepada sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan puan-puan duk bubuh dalam tabung tu. Hari ini saya terlupa bawa main beg. Tidak, saya duk bawa beg 2, 3, 4 beg. Tapi hari ini terlupa, kemarin ni kalut. Tak dan bawa, dan kita minta pihak SIG sediakan tabung tu lah, satu tu. Bubuh dalam tu lah. Bubuh banyak sikit tak apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mohon semua tolong kumpul balik tadi yang nota tadi tu untuk minggu depan, bulan depan. Ada. Dia tak bagi. Dia tak.